Tuan Sri Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehati. Dan burung punai terbang, katak puru melompat. Soalan saya nombor 4. Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merupakan kementerian yang bertanggungjawab terhadap perancangan dan pembentukan dasar serta strategi, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program-program pembangunan kepada 8 kumpulan sasar iaitu wanita, keluarga, kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya, orang papa, mangsa bencana alam dan pertubuhan sukarela kebajikan. Fokus terhadap kumpulan sasar KPWKM adalah berkaitan hal-hal kebajikan yang mana sekiranya golongan ini tidak dibantu, mereka akan menjadi kumpulan rentan dalam negara kita. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan inklusif, kesejahteraan dan kebajikan golongan yang memerlukan termasuk warga emas sentiasa mendapat pembelaan sewajarnya daripada kerajaan. Dalam hal ini, kerajaan menyediakan pelbagai keistimewaan dan kemudahan kepada warga emas di Malaysia. Pada masa ini telah ada pusat-pusat membeli beras, pasaraya dan juga hotel-hotel penginapan yang menawarkan diskaun khas kepada warga emas. Pemberian diskaun kepada warga emas merupakan inisiatif yang diambil oleh pihak swasta kerananya memenuhi keperluan pasaran tertentu dan membawa manfaat bukan sahaja kepada warga emas tetapi juga kepada pengusaha. Kerajaan tidak campur tangan dalam perkara ini kerananya adalah kuasa pasaran. Namun kerajaan menggalakkan pihak swasta menawarkan diskaun khas untuk golongan warga emas. KPWKM berterima kasih dan menyambut baik cadangan yang dikemukakan dan akan melihat kesesuaian pelaksanaan cadangan tersebut dari semasa ke semasa. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, termasuk golongan warga emas khususnya dalam menghadapi situasi ekonomi yang sentiasa berubah dan memberi kesan kepada kos sara hidup, kerajaan telah menyediakan kad diskaun Satu Malaysia. Program kad diskaun Satu Malaysia ini dicetuskan bagi mengimbangi desakan pasaran dan kelangsungan hidup golongan yang memerlukan termasuk OKU, pesara dan pelajar agar mereka dapat memanfaatkan kuasa beli secara optimum. Kerjasama pintar yang diketuai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan melalui inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan ini melibatkan perkongsian rakan dagang iaitu syarikat-syarikat swasta yang memberikan potongan harga dan diskaun bagi barangan dan perkhidmatan kepada pemegang kad skot pengguna, kad diskaun siswa Satu Malaysia, Satu Malaysia Privilege Card, kad bekas tentera, kad OKU dan kad pesara kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sekarang soal tambah pertama, Datuk Halim. Tuan Sri Yang Di-Pertua, dan saya ucapkan terima kasih kepada YB Menteri telah menjawab dengan baik dan tepat. Hati saya rasa lega, puas bahawa ada menteri yang membantu memperkasakan keluarga kita, veteran dan seterusnya. Dan inilah ke arah kita melahirkan sebuah masyarakat harmoni, iaitu yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Bayangkan, tahu menghargakan jasa-jasa orang lama, orang tua, veteran, dan banyak berjasa, veteran askar, tentera, veteran itu, guru semua ni, dan lain orang-orang tak berada. Dan saya minta tadi supaya ini berterusan dan supaya kita sokong penuh. Dan saya ditambahkan lagi lah kalau mana tadi bahawa tidak, kadang kita tengok, kadang segan kita negara lain tu. Kadang kita dengan berhenti kereta tu ada datang jumpa kita dengan buat anaknya minta sokongan. Tapi akhir-akhir ini sangat dah kurang dah. Tak ada dah. Tak macam negara lain. Ada perkara-perkara yang saya rasa nampakkan kita membela nasib orang dah berjuang untuk kita tadi. Itulah saya rasa supaya saya doakan supaya benda ni sukses lah. Program ini saja.
Dan sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Haji Abdul Halim. Saya nak beri maklumat yang lebih lanjut lagi kepada Yang Berhormat. Sebenarnya kerajaan telah menyediakan lebih kurang 19 jenis keistimewaan dan kemudahan kepada warga emas di Malaysia, termasuk pengecualian caj pendaftaran pesakit luar dan pengurangan caj pesakit kelas 3, pelepasan cukai pendapatan, kemudahan pengangkutan awam, pasport, kemudahan membuat dan memperbaharui pasport kepada golongan warga emas telah pun dikurangkan daripada 150 bagi tempoh 5 tahun kepada RM100, dan peraturan-peraturan kerja iaitu untuk pekerja-pekerja separa masa. Keenam, potongan juga cukai kepada majikan yang mana mereka mengambil warga emas sebagai pekerja seperti dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-10, dan juga umur persaraan telah pun dilanjutkan daripada 58 tahun kepada 60 tahun mulai tahun 2012. Di samping itu, National Blue Ocean Strategy 7, kita ada satu program iaitu Satu Malaysia Family Care dan juga skim persaraan swasta, pelarasan pensyen pesara kerajaan, inisiatif melalui kumpulan wang simpanan pekerja, bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM, bantuan orang tua, pusat jagaan warga emas, rumah sering kerangan, rumah Eksan, wang saku penghuni warga emas di institusi JKM, pusat aktiviti warga emas, perkhidmatan bantu di rumah, dan juga satu task force warga emas telah pun ditubuhkan baru-baru ini untuk kita menggaji dan juga tengok balik apakah itu perkhidmatan yang kita boleh lagi untuk meningkatkan supaya manfaat dan kebajikan warga emas ini dapat dibela. Sekian, terima kasih. Ya, soal tambahan seterusnya, Datuk Nuriah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tak maaf, suara saya serak hari ini, suara macam suara Ella Tan Sri Yang di-Pertua. Saya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya sokong penuh di atas soalan yang dibuat oleh rakan saya Yang Berhormat Datuk Sri Halim sebentar tadi, berhubung dengan memperkasakan warga emas yang bermaksud mensejahterakan masyarakat, yang menyoal pun warga emas. Saya belum lagi warga emas, warga belian, Tan Sri. Patutnya kena ada ayat warga belian. Itu yang umur yang berapa tu. Itu lagi nak kena jaga, Tan Sri Yang di-Pertua. Dan kita tadi telah mendengar cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa itu pun tidak boleh menjamin kesejahteraan warga emas masa-masa kehadapan. Jadi soalan tambahan saya, apakah program pendidikan dan program kesedaran dengan korporat bagi memperkasakan golongan warga emas dalam mensejahterakan untuk kepentingan masyarakat kita. Jadi sekian, terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Seperti apa yang tadi saya telah pun sebut, satu task force telah pun ditubuhkan supaya untuk kita bekerjasama dan juga dengan semua pihak masyarakat. Dan task force ini kita akan ditubuhkan untuk kita mengenal pasti isu dan cabaran penuangan yang merangkumi aspek kesihatan, ekonomi, pekerjaan, sosial, pembelajaran sepanjang hayat, accessibility dan penyelidikan, serta menetapkan keutamaan bidang yang akan ditangani bagi memastikan pelaksanaan inisiatif yang lebih fokus dan menjurus pada isu yang dikedepankan. Kedua, kita membincangkan perkembangan dan keberkesanan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dan mengenal pasti masalah, kelemahan, kekangan yang dihadapi melalui engagement dengan agensi-agensi pelaksanaan dan pertubuhan bukan kerajaan yang mewakili kepentingan warga emas bagi memperkemaskan aspek pemantauan pelaksanaan program, dan juga membincang, menyelalas dan mencadang inisiatif baru
penambahbaik dan strategi proaktif yang boleh dilaksanakan oleh kementerian, agensi kerajaan dan penglibatan aktif masyarakat termasuk juga korporat bagi mengoptimumkan potensi warga emas dalam masyarakat ke arah menyokong peningkatan kesejahteraan warga emas. Dan juga biasanya kami ada satu persepsi bila kita sentuh masalah warga emas, kami selalunya akan mengadakan kempen kesedaran hanya untuk tumpu ke warga emas. Tetapi sebenarnya pada masa ini apa yang kita perlu lebih fokus adalah kita juga perlu membangunkan kesedaran di antara golongan-golongan pemuda dan juga yang belum mereka masuk ke usia warga emas. Dan di samping itu saya rasa memandangkan pada tahun 2035 negara kita akan menjadi sebuah negara tua. Oleh itu kita mesti menyediakan skim-skim dan juga kita adakan rancangan-rancangan supaya kita menyediakan warga negara kita untuk mereka buat rancangan supaya mereka boleh dapat satu kehidupan yang selesa bila masa mereka menjadi warga emas. Sekian, terima kasih.